Salam Malaysia Madani, berita tengah hari edisi Khamis 16 Februari 2023 bersama saya Hazel Desmond dan ini antara paparan utama. Pasukan penyelamat terbabit misi gempa Turkiye Syria bakal terima allowance khas. Sidang Dewan Rakyat, pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat misi penyelamatan di Turkiye dan Syria akan diberikan allowance khas. Untuk perincian lanjut, kita terus saja bersama Mohan Chinnasamy langsung dari Parlimen. Mohan. Baik Hazel, allowance khas akan diberikan kepada pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat SAR di Turkiye dan Syria. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan akan dibuat dengan Kementerian Kewangan bagi menentukan jumlah allowance berkenaan. Mencadangkan kita mengatur allowance khas kepada setiap yang menyelamatkan khidmat. Allowance khas itu berdasarkan hari-hari mereka bertugas. Ada yang akan mencecah 2 minggu. Sebenarnya saya akan bincang dengan perbandaraan tentang jumlah yang bersesuaian. Jadi, terima kasih sekali lagi Datuk Ketua. Dan saya hanya mahu menggunakan kembali ini agar semua ahli Parlimen merakamkan penghargaan. Hasil pertemuan dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan semalam, negara berkenaan masih memerlukan kepakaran pasukan penyelamat Malaysia untuk misi di sana. Ia mengambil kira jangkaan peningkatan jumlah korban susulan kejadian gempa bumi 6 Februari lalu. Perdana Menteri turut mencadangkan pemberian pingat dan sijil penghargaan kepada petugas yang terlibat. Baik, isu pemberian wang ihsan yang didakwa belum diterima penduduk terjejas banjir akan diselesaikan dengan kadar yang segera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan perkara itu akan dilaksanakan dengan adil tanpa mengira pegangan politik. Tapi saya akan pantau. Arahan ini telah kita lakukan kerana kita telah kenal pasti keluarga mana, kawasan mana yang dijangka banjir ataupun selalu banjir, maka peruntukan itu telah diparkingkan ya, dengan izin di tempat-tempat berkenaan. Umpamanya NADMA telah mengambil langkah-langkah proaktif ya, iaitu menyalurkan bantuan lebih awal daripada musim banjir, dan sebanyak 280 juta telah disalurkan sebelum musim banjir. Umpamanya untuk Kelantan sendiri 68 juta disalurkan awal. Begitu juga Terengganu 68 juta. Kita tak boleh kasih. Beliau menjawab soalan Wakil Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof mengulas tentang pelan intervensi mendepani musim banjir. 8 sekolah sedang dikenal pasti untuk didirikan Dewan Kekal untuk kegunaan sebagai pusat pemindahan sementara PPS. Baik, pekebun kecil getah disarankan menghasilkan pengeluaran latex atau susu getah sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia dapat dijadikan jika syarikat tempatan mengutamakan pembelian latex tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap produk import. Kita nak himpunkan melalui persatuan pekebun-pekebun kecil ini, kalau kita dapat buat zoning, kita dapat himpunkan mereka supaya ianya akan dapat laksanakan dengan lebih baik lagi, dan itu akan memberi keterjaminan kepada pekebun-pekebun kecil dari segi satu harga di mana ada jaminan akan ada pembeli setiap kali mereka menghasilkan produk-produk mereka. Tapi kita kena beralih kepada bukan saja kepada latex, tapi juga memfokuskan pada produk-produk hiliran yang akan di mana mereka ini boleh terlibat bersama. Majlis Getah Malaysia turut bekerjasama dengan persatuan berkaitan untuk mengeluarkan produk getah baru, antaranya produk kraftangan dari daun dan biji getah.
Baik, pindahan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 kini di peringkat semakan dan penelitian sebelum dikemukakan untuk kelulusan Jabatan Peguam Negara. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pindahan dijangka dibentangkan di Parlimen Jun ini. Pindahan melibatkan 3 perkara utama, termasuklah meningkatkan tempoh hukuman dan kadar denda atas tindakan berisiko menyebabkan pencemaran. Pindaan melibatkan peningkatan denda daripada RM100,000 kepada RM10 juta, manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kedua, melibatkan penyenaraian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air kepada pengguna serta melepaskan apa-apa kumbahan, efluen, benda atau bahan ke dalam mana-mana lurang. Dan ketiga, membolehkan pemegang lesen air dan juga pengguna menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari daripada pihak yang didapati bersalah. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Pekan. Kementerian juga bersyarat untuk meneruskan pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang dalam proses pindaan sebelum Parlimen dibubarkan tahun lalu. Selain memperkasa akta tersebut, ia turut melibatkan pindaan elemen kompaun dan juga penalti. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula perbahasan titah diraja sehingga Dewan ditangguhkan pada hari ini. Sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Hazel Desmond di studio. Silakan. Mohan Chinnasamy, terima kasih. Menyokong menu ramah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua lah. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin kat dalam kita perlukan ni kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu bolehlah RM5 tu. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Masih bersama Berita Tengah Hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di tanah air hari ini selepas mengadakan lawatan sehari ke Turkiye bagi menzahirkan komitmen Malaysia membantu rakyat Turkiye yang terkesan dengan malapetaka gempa bumi. Pesawat khas yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim serta delegasi mendarat di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira pukul 9 pagi. Ketibaan Perdana Menteri bersama Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali disambut Duta Besar Turkiye ke Malaysia Emir Salim Yüksel. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Anwar bertemu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara bagi menyampaikan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia dan memaklumkan bentuk bantuan yang telah diusahakan pihak kerajaan Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyantuni pasukan mencari dan menyelamat SAR Malaysia yang bertugas membantu mangsa gempa bumi di Nurda, Turkiye dan melahirkan rasa bangga atas kecekapan dan tahap profesionalisme pasukan itu. Setakat hari ini, Malaysia berjaya mengumpul dana bantuan bencana di Turkiye sebanyak RM50 juta. Dasar berkaitan penggajian rakyat akan dibawa ke mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bulan depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata dasar membabitkan gaji perlu diselaraskan ke arah satu sasaran pertumbuhan gaji yang menyeluruh untuk semua golongan pekerja. Penetapan dasar-dasar besar ekonomi, contohnya yang melibatkan gaji, yang melibatkan struktur ekonomi, dia melibatkan semua peringkat.
Jadi memang dia akan mengambil masa sedikit kerana kita perlu memastikan libat urus, kita kena berbincang dengan sektor swasta terutamanya, dan kita kena mengharmonikan dengan segala peraturan yang ada. Jadi proses itu akan mengambil sedikit masa, paling kurang beberapa bulan sebelum apa-apa keputusan boleh dibuat. Mengulas prestasi ekonomi 2022, pertumbuhan keluaran dalam negara khas KDNK sebanyak 8.7% adalah memberangsangkan dan mencerminkan daya tahan ekonomi negara. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai prestasi ekonomi Malaysia dan pertumbuhan KDNK 2022 di Putrajaya. Bekalan telur ayam di Kedah dijamin mencukupi sehingga Syawal ini. Ketika ini, sebanyak 350,000 biji telur ayam telah dibawa masuk ke Kedah untuk bekalan selama sebulan. Selain itu, bekalan sayur-sayuran juga dijamin mencukupi. Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Isa Hamzah berkata, selain perolehi bekalan daripada syarikat sedia ada di Melaka, Fama juga memeterai kerjasama dengan 7 pembekal telur di Kedah untuk menambah bekalan. Setiap minggu kita ada ambil 3,500 ke 5,000 biji. Setiap minggu? Ya. Buat masa ni dengan kerjasama daripada syarikat di Melaka tu, insyaAllah kita ada aturkanlah dia punya pengantaran dan juga diedarkan di outlet-outlet Fama dan di negeri Kedah ni. Beliau ditemui selepas majlis perasmian program New Breed Marketing Entrepreneur NBME di Sungai Petani. 30 buah sekolah di Johor bakal mendapat manfaat menerusi program kelas Bestari Bangsa Johor melibatkan peruntukan RM750,000. Exco Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, Nurlizah Noor berkata, usaha berkenaan sejajar pembangunan dan perkembangan sektor pendidikan di negeri itu ke arah menyokong pembelajaran abad ke-21. Peruntukan yang diumum Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi pada Belanjawan Johor tahun lepas membuktikan sokongan padu ke arah memperkasa sektor pendidikan di negeri Johor. Ia turut dibantu Yayasan Zarif Sofia Negeri Johor bagi menjadikan program itu menarik minat pelajar ke sekolah. Negeri Johor sebuah negeri yang maju menjelang 2027. Jadi untuk menjadikan negeri yang maju, pendidikan adalah nombor satu. Jadi segala apa pun yang berlaku di negeri Johor, kita nak semuanya terkehadapan, termasuklah daripada sekolahnya, daripada pembelajaran anak-anak kita di sekolah. 750,000 itu kita gunakan untuk membekalkan smartboard kepada 30 sekolah di negeri Johor. Dan insya-Allah fasa 1 setelah fasa 1 selesai, kita akan meneruskan fasa seterusnya dengan kerjasama daripada pihak-pihak korporat, syarikat korporat dan NGO. Belanda dan China bakal jadi negara terbaru yang disasarkan untuk meningkatkan sektor pelaburan di negeri Johor. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata beliau akan mengadakan lawatan kerja ke negara itu dalam waktu terdekat untuk berbincang tentang potensi pelaburan. China dan Belanda memiliki pasaran besar dan berpotensi membawa masuk pelaburan berimpak tinggi ke Johor. Selain Belanda, sebuah syarikat pangkalan data di Australia juga membuat pelaburan di Johor tahun ini. Kerajaan negeri berharap nilai pelaburan RM63.9 bilion yang diterima suku ketiga tahun lalu mampu dicapai tahun ini. So, potensi untuk Johor memang cukup besar. Dan kita di peringkat negeri Johor akan meningkatkan kadar efisiensi kita untuk menarik pelabur-pelabur ke negeri Johor kerana dengan pelaburan-pelaburan itu bermaksud pendapatan negeri akan meningkat dan lebih penting daripada itu ialah peluang pekerjaan yang berkualiti untuk rakyat Malaysia dan Johor khususnya.
Beliau ditemui selepas majlis pecah tanah projek pembinaan tangki simpanan bitumen di ATB Tanjung Bin, Pusat Petroleum Tanjung Bin di Pontian pada Rabu. Dan hari ini berlangsung sidang media laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 Siri 2. Keseluruhannya 16 naskah diterbitkan, 3 naskah merupakan di peringkat persekutuan manakala 13 lagi merupakan naskah laporan peringkat negeri. Untuk perinciannya, kita terus saja berintas langsung ke Putrajaya bersama wartawan Jalberta Robert. Jalberta, silakan. Baik, terima kasih Hazel. Sementara tadi baru saja selesai sidang media oleh Ketua Audit Negara, Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid yang berkongsi penemuan laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 Siri 2. 16 naskah keseluruhannya diterbitkan hari ini. 3 merupakan laporan aktiviti kerajaan persekutuan manakala selebihnya melibatkan kerajaan negeri. Laporan ini juga dibentang serentak di Dewan Rakyat hari ini, namun bukan secara lisan berikutan jawatankuasa kira-kira wang negara atau PAC yang baharu belum lagi dilantik. Dalam sidang media tadi juga, Datuk Seri Nik Azman berkongsi rumusan hasil penemuan 3 naskah utama. Yang pertama melibatkan pengurusan pembangunan Putrajaya. Ini membabitkan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Putrajaya. Kedua pula penemuan berkaitan pengurusan pendaftaran penerima vaksin COVID-19 dan aplikasi MySejahtera oleh KKM dan Majlis Keselamatan Negara. Ketiga merupakan naskah mengenai pengurusan wabak COVID-19 melibatkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Antara yang dibangkitkan soal pembaziran pengurusan pembangunan Putrajaya yang dikategorikan sebagai kurang memuaskan dengan sejumlah 812 juta ringgit pembaziran melibatkan projek terowong monorail Putrajaya dan kemudahan Park and Ride di Presin 7. Bagi isu berkaitan pengurusan COVID-19, pembaziran sejumlah 13.07 juta ringgit direkodkan, namun Ketua Audit Negara menegaskan ini bukan soal ketirisan atau salah guna kuasa, cuma prosedur perolehan berikutan negara pada 2021 seperti kita sedia maklum berada pada fasa darurat pandemik COVID-19. Kesimpulannya, menerusi laporan ini juga 7 kementerian telah diaudit dengan 21 syur audit dikemukakan. Naskah yang diterbitkan hari ini juga boleh diakses orang ramai di pautan www.audit.gov.my. Jadi saya kira itu sahaja boleh saya kongsikan buat masa sekarang. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Hazel. Jalberta Robert, terima kasih. Dan seterusnya kita beralih ke prestasi pasaran saham. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi berikutan sentimen berhati-hati pelabur. Data runcit Amerika Syarikat yang kukuh menunjukkan potensi kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat pada masa depan. Pada pukul 12.35 tengah hari, Bursa Malaysia naik 2.22 mata kepada 1,490.41 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya MyEG meningkat setengah sen kepada 70 sen. Beta naik 45 sen kepada 62.5 sen. Manakala V-Invest kekal tidak berubah pada 23 sen. Manakala bagi saham yang mencatat keuntungan, MPI bertambah 68 sen kepada RM33.68. KESM naik 29 sen kepada RM8.80 dan Paragon menokok 22 sen kepada RM2.48. Ringgit dibuka rendah berikutan permintaan terhadap dolar yang mengukuh didorong data jualan runcit Amerika Syarikat yang meningkat pada Januari mengatasi jangkaan pasaran. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.40 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.29 dan berada pada 3.28 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.30 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.71 berbanding euro. Ada uang di patah timbang, jangan lupa
Kali ini kami bersiaran selama 3 hari di Setiu Terengganu. Bersama saya Munawar Azmi dan Raja Sufia berganding dengan Nurhaliza Matieh, lebih dikenali sebagai DJ Jaja. Pengisian SPM Jember Terengganu kita akan mengetengahkan keunikan permainan tradisional selain menampilkan keindahan suasana Kampung Baru Penarik dan JT Kampung Mangkuk. Jangan lupa janji temu kita. Susulan gempa bumi Turki, dijangkakan kira-kira 90,000 bangunan di Istanbul, iaitu bandar terbesar Turki, berisiko roboh jika gempa bumi kuat berlaku pada bila-bila masa. Datuk Bandar Istanbul Ikrum Imamoglu menyatakan amaran itu dibuat ketika jumlah kematian akibat gempa bumi pada 9 Februari lalu di tenggara Turki dan utara Syria kini melebihi 41,000 orang. Anggaran bangunan berisiko runtuh dalam gempa bumi di Turki adalah hampir 2 kali lebih besar. Kebimbangan itu timbul selepas lebih 10,000 bangunan runtuh di Turki berikutan gempa bumi kuat minggu lalu. Pada masa ini, pasukan penyelamat dilaporkan terus berusaha mencari mangsa yang masih hidup di bawah runtuhan bangunan. Pihak berkuasa perlu menambah baik struktur bangunan selaras dengan Kod Pembinaan Turki untuk mendirikan bangunan di kawasan yang terdedah kepada gempa bumi. Kira-kira 317,000 struktur bangunan di Istanbul diberikan kelulusan mengikut Kod Pembinaan yang ditetapkan. Gangguan serius pada sistem komputer pada Rabu telah melumpuhkan operasi syarikat penerbangan Lufthansa di seluruh dunia, menyebabkan banyak penerbangan tertangguh atau dibatalkan. Sistem yang terjejas itu termasuk daftar masuk dan sistem untuk menaiki pesawat. Pesawat serta penumpang dilaporkan terkandas di lapangan terbang Frankfurt. Menurut data portal Flight Radar 24, banyak penerbangan telah ditangguhkan atau dibatalkan pada Rabu dan sehingga hari ini belum jelas punca gangguan sistem itu. Semua penerbangan menuju ke lapangan terbang Frankfurt terpaksa dilencongkan untuk mengurangkan kapasiti pesawat yang mendarat di lapangan terbang itu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan terus mengulangi desakan sehingga menemui jawapan bagaimana wabak COVID-19 bermula, menyelesaikan misteri dari mana virus tersebut berasal dan bagaimana ia mula merebak dalam kalangan manusia adalah penting untuk mengelak penularan wabak itu pada masa depan. Terdapat laporan menyatakan WHO berputus asa dalam pencarian asal-usul wabak COVID-19 susulan tidak mendapat kerjasama daripada China. Lokasi wabak itu bermula pada penghujung tahun 2019. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya menghantar surat kepada pegawai tertinggi di China untuk memohon kerjasama selain ketelusan maklumat untuk mengetahui bagaimana wabak COVID-19 bermula. Dua teori utama yang diperdebat tertumpu kepada penularan virus itu secara semula jadi daripada kelawar ke haiwan pengantara dan kepada manusia, selain dikatakan berpunca daripada kecuaian di makmal. WHO merancang supaya langkah siasatan diambil secara berperingkat, namun usaha itu sudah berubah disebabkan situasi politik di seluruh dunia yang menyekat perkembangan bagi mengetahui asal-usul COVID-19. Sebuah helikopter Black Hawk terhempas di lebuh raya Alabama mengorbankan kesemua mangsa di dalamnya. Menurut jurucakap pejabat Sheriff Madison County, helikopter milik pengawal kebangsaan Tennessee itu terhempas sekitar jam 3.30 petang waktu tempatan dan terbakar. Penyiasat Brent Patterson mengesahkan kematian 2 kru pesawat tersebut. Helikopter UH-60 yang difahamkan sedang menjalani misi latihan itu terhempas di barat laut Huntsville di sepanjang lebuh raya Alabama 53. Kepulan asap hitam dilihat dari lokasi nahas, manakala pelbagai kenderaan kecemasan dilihat bergegas ke tempat kejadian. Punca nahas dalam siasatan.
Kejohanan badminton berpasukan campuran Asia 2023 BAMTC di Emirat Arab Bersatu UAE. Malaysia mengesahkan tempat ke suku akhir selepas mudah menewaskan Kazakhstan 5-0 pada perlawanan kedua kumpulan B. Pada perlawanan di pusat pameran Dubai itu, pemain perseorangan wanita negara Wong Ling Ching memastikan mata pertama buat negara selepas menewaskan Aisyah Zumabek 21-6 dan 21-13 dalam tempoh 21 minit. Pertemuan kedua menyaksikan perseorangan lelaki Leong Jun Ho meletakkan Malaysia di kedudukan selesa selepas menumpaskan Dimitri Panarin 21-12 dan 21-16. Mata ketiga buat negara pula diraih menerusi bergu wanita negara Goh Pei Ki Teo Mei Sing selepas mudah menundukkan Nargiza Rakhmatullayeva Kamila Smagulova 21-7 dan 21-7 sekaligus mengesahkan kemenangan buat kem negara. Malaysia kemudian melengkap kemenangan keempat dan kelima menerusi masing-masing beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wee Yik dan beregu campuran Chen Tang Ji Toh Yi Wei. Malaysia bakal berdepan cabaran sebenar apabila bertemu India hari ini bagi penentuan juara kumpulan B. Liga Hoki Malaysia MHL 2023, pasukan KPT Unit 10 Tanda mencatat kemenangan pertama selepas mengatasi CS Hoki Team 2-0 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Perlawanan jelas dikuasai KPT Unit 10 Tanda apabila membuat serangan demi serangan seawal perlawanan bermula. Gol pertama KPT Unit 10 Tanda dijaringkan Rabiatul Adarwiyah Azhar pada suku kedua menerusi gol Padang. Manakala jaringan kedua hadir pada suku keempat permainan menerusi Nur Maizatul Hanim Syafi Sheikh Fuad yang berpunca dari pukulan sudut penalti. Jurulatih KPT Unit 10 Tanda Izwan Muhammad Saleh berkata menerusi perlawanan hari ini banyak perlu diperbaiki bagi memastikan pasukan mendapat mata pada perlawanan akan datang. Ada beberapa banyaklah kekurangan tim, banyak yang tak berapa menjadi, tapi alhamdulillah kita dapat jugalah 3 poin apa yang kita targetlah. So tapi kita akan perbetulkan apa-apa yang tak jadi tadi dan apa masalah tim yang game plan tak berapa menjadi. Baik, laporan itu mengakhiri berita tengah hari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Saya Hazel Desmond. Salam Malaysia Madani.